Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru yang menonton rakaman video ini. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan langkah-langkah untuk menghasilkan laman pembelajaran menggunakan satu lagi aplikasi yang dibangunkan oleh Google, iaitu Google Sites. Okey, baik. Langkah pertama, apa yang perlu dilakukan oleh cikgu-cikgu adalah pergi ke laman sites.google.com ataupun sites.google.com. Bila selesai, cikgu tekan enter, masuk ke Google Sites. Okey, baik. Inilah paparan pertama kali. Bila cikgu masuk ke dalam Google Site, sekiranya cikgu masih belum pernah membina apa-apa laman sebelum ini, inilah paparannya. Okey, baik. Jadi, seperti yang saya katakan, pastikan kita log masuk menggunakan Gmail personal. Kalau lihat di sini, saya masuk menggunakan Gmail personal saya. Dan bukannya, saya tidak menggunakan Gmail digital learning yang diberi oleh KPM. Ada sebab dia. Kenapa? Sebab email digital learning KPM itu privasinya tinggi dan sukar untuk kita share. Kalau kita guna personal Gmail macam ni, kita senang untuk share dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook dan di mana-mana laman yang lain. Okey, jadi saya masuk menggunakan Gmail personal masing-masing. Jadi langkah pertama untuk membina laman pembelajaran, di penjuru bawah sebelah kanan ada butang tambah, button add ini. Dia tulis create new site. Kita tekan. Okey, dia akan bawa kita ke editing untuk menyunting laman pembelajaran. Okey, inilah kalau kita masuk, dia akan masuk macam ni. Okey. Sebelum itu saya nak ingatkan, Google Site ni hanya boleh digunakan, dibina, disunting menggunakan komputer atau laptop. Untuk phone, smartphone tidak boleh. Ini kekurangan lah, mungkin ada sebab. Okey, jadi pertama sekali sama juga macam Google Docs, Google Form dan sebagainya. Pertama kali kita pergi ke penjuru sebelah kiri ni, ditulis untitled site. Kita namakan dia. Okey, contoh saya nak namakan site ini, pembelajaran ni, topik pembelajaran saya pada hari ini adalah topik berkaitan dengan, sebagai contoh, berkaitan dengan sejarah tempat tinggal. Ini contohlah, sejarah tahun 4, sejarah tempat tinggal. Okey, your page title pun samalah, kita namakan, rename balik sejarah tempat tinggal. Okey, dia dah jadi besar macam ni. Ini kita boleh resize balik dia. Okey, tarik dia panjang lagi supaya dia boleh kecil balik. Okey, kita boleh tukar font dia. Ya, title ni adalah jenis font dia. Ya, dia ada tak banyak pilihan. Ni bold. Kita boleh pilih yang bold, yang okey. Kita boleh pilih lah, nak bold ke, italic ke, center ke, ini boleh pilih. Okey. Dan bila selesai, kita juga boleh tukar dia punya themes. Katakanlah kita tak minat themes ni, kita nak tukar theme lain, kita pergi ke sebelah kanan. Ini insert, ini button pages. Ini pages ni maksud dia kita boleh tambah dia punya pages. Itu saya tak tunjuk lah. Dan kita boleh pilih themes. Okay, theme ni kita boleh pilih. Yang ni simple, dia ada Aristotle. Okay, kita boleh pilih diplomat, vision, level dia. Yang dah ada lah, ada tak banyak, dia ada 5 macam tu saja. Jadi kita boleh pilih. Saya pilih yang kedua. Okay, jadi sejarah tempat tinggal. Okay, baik. Selesai. Okay, kita pergi balik pada tab insert. Kemudian kita nak masukkan bahan. Okay, kita pergi ke bahagian layout. Okay, dia ada banyak layout yang boleh dipilih. Contohnya tekan sini, dia akan keluar layout macam ni. Atau kita boleh pilih layout yang dua.
Okey, kita boleh tambah layout 3 dan sebagainya ni bergantung kepada apa yang kita nak masukkan. Okey, sebagai contoh. Okey, jadi kini dia akan tulis ni click to edit text. Ini kita nak tambah media, insert media, select image, nak masukkan apa kata video dan sebagainya, itu boleh dibuat. Contohlah saya nak masukkan mula-mula sekali, saya nak masukkan sejarah bila, sebab saya mengajar di Putrajaya je, saya nak cerita pasal sejarah Putrajaya lah, sejarah wilayah Putrajaya. Okey, baik. Katakanlah saya nak minta murid untuk baca sejarah Putrajaya ni, saya search lah Google kan. Saya search juga sejarah Putrajaya, saya search. Ini cikgu pun boleh buat. Ini contoh je. Apa juga subjek yang cikgu nak buat, itu terpulang dari cikgu lah. Okey, contoh dia, saya tengok ada laman web ni, Malaysian History Sejarah Putrajaya. Okey, kita baca dulu lah laman-laman ada dia berkaitan atau tidak. Okey, saya lihat laman web ni mungkin berkaitan lah dengan sejarah Putrajaya. Saya copy link, saya pergi balik pada tab ini. Okey, jadi saya edit text ni, klik to edit text, saya tulis sila, ataupun kita boleh embed text, copy link saja di sini. Itu saya paste. Okey, apply. Okey, jadi kita dah masukkan teks, kita masukkan link berkaitan dengan laman web ini. Saya baca lagi, saya buat arahan, sila baca sejarah berkaitan Putrajaya dalam pautan di bawah. Okey. Okey, jadi murid akan baca dari link inilah, link yang saya share di bawah ini. Okey, katalah di sini saya nak letak image berkaitan dengan Putrajaya, saya kena cari image lah, sama ada select image. Okey. Okey, by URL senang, saya search lah Putrajaya. Saya search dengan Putrajaya, dia banyak image yang ada, contoh dia. Saya cari mana-mana ya yang berkait dengan Putrajaya. Oh, ni tak keluar gambar yang tak berkaitan. Okay, contohlah saya nak ambil gambar ni sebagai contoh. Saya nak ambil gambar yang berkait dengan Putrajaya. Contoh yang kalau tengok Putrajaya dah tahu memang Putrajaya. Contoh Masjid Putra lah, Masjid Putra. Okay, saya ambil image Masjid Putra sebagai contoh. Okay, saya ambil satu image. Lalu kita copy, right click, kita copy image address. Kemudian kita paste dekat by URL ni. Paste, dia akan loading, kita insert image. Okey, dan kita dah masukkan gambar berkaitan dengan Putrajaya. Kita boleh resize, nak lagi besar atau nak lagi kecil, ini kita boleh buat ya. Jadi selesai. Jadi kita dah masukkan bahan berkaitan dengan sejarah wilayah Putrajaya. Ya, kita boleh tambah macam-macam lagi. Ini pengenalan. Okey, contohlah bawah ni saya nak tambah, saya nak add satu video berkaitan dengan Putrajaya. Saya cari di YouTube. Bagi contoh, kita search di YouTube Putrajaya. Okay, kita search je Putrajaya, apa video yang ada. Contoh kita ada Putrajaya Malaysia Modern City. Okay, saya buka video ni. Okay, saya copy saja URL kat atas ni. Kemudian saya boleh add, saya pergi dekat layout, saya masukkan lagi satu layout yang satu kat sini. Okay, saya masukkan, okay, kata saya nak video saja, masuk video tu lah yang besar, masuk di video tu size dia besar, saya delete saja sini, delete, klik add text ni, saya delete saja, tekan delete. Oh Allah, saya tekan delete. Okay, tinggal ni saja, tekan tambah, kita tekan YouTube. Okay, bila kita tekan YouTube, kita tunggu, kita space link tadi, kita search. Okay, kita tekan masuk. Okay, dia dah masukkan video tu. Okay, kita nak besarkan video ni supaya dalam page kita tu, okay, jadi besar. Okay, jadi murid boleh tonton video tu. Maksud dia, kita sudah ada dua bahan dalam site ini, dalam laman ni kita dah ada dua bahan. Pertama, link ke laman web Our Malaysian History ni, sejarah berkaitan Putrajaya. Kedua, kita ada video berkaitan dengan Putrajaya. Okey,
Di bawah ni cikgu boleh tambah sendiri. Ikutlah berapa banyak cikgu nak tambah, boleh tengok di layout saja. Cikgu boleh add layout itu boleh tambah. Okey. Dan sebenarnya di bawah ni lagi ada lagi banyak seperti table of contents dan sebagainya, button ini yang advance lah. Contoh, kalau cikgu perhatikan, kita boleh bina tab yang baru lah. Maksud dia, kita boleh daripada page tu, daripada ini kita anggap sebagai page depan, main menu, dan kita boleh pula bina next page dan sebagainya menggunakan aplikasi-aplikasi itu, feature-feature yang ada ni. Tapi saya tak tunjuk lah, saya tunjuk yang umum je. Jadi yang lain pun cikgu boleh tambah. Contoh di sini saya nak tambah contoh saya nak tambah bahan berkaitan dengan Putrajaya. Contoh dia bendera wilayah Persekutuan. Contoh dia, saya search Google saja, tekan image, ya, ini bendera yang betul untuk wilayah Persekutuan. Kita tekan copy image address, saya tekan add, dia tekan select image, ya, sama juga, sangat mudah. Ya, cikgu just, kalau cikgu memang ada kerajinan, memang cikgu boleh buat. Satu cikgu resize balik, ya, ikut kesesuaian. Okay, contoh bendera wilayah Persekutuan, tajuk dia. Okey. Okey, baik. Jadi ada description dia, boleh buat bendera wilayah Persekutuan ini digunakan oleh 3 wilayah. Itu dia. Okey, jadi saya itulah maksud dia, edit simpan ni lah sebagai tunjuk contoh saja. Okey, sebelah ni mungkin kita boleh buat logo ataupun jata wilayah Persekutuan sebagai contoh. Ya, ni Kuala Lumpur. Okey, Putrajaya dia tidak ada jata, cuma dia ada perbadanan Putrajaya. Mungkin kita boleh masukkan maklumat berkaitan dengan perbadanan Putrajaya, kita tambah saja dan sebagainya. Itu adalah optional, ikut subjek apa cikgu nak ajar. Saya tunjuk contoh saja. Ya, saya boleh resize semula dan sebagainya, dan saya boleh masukkan maklumat berkaitan dan sebagainya. Dan itu saja saya rasa, dan cikgu saya rasa boleh explore sendiri penggunaan Google Site ini. Okey, katakanlah cikgu dah selesai. Bila cikgu dah selesai, kita kena tekan button publish ni. Okey, jadi sekarang ni saya tekan button publish lah. Bila dah publish pun cikgu masih boleh edit, ya. Kita tekan publish dulu. Okey, jadi bila kita publish to the web, dia ada web address. Jadi kita boleh wujudkan nama untuk sejarah tempat tinggal ni. Saya tukarlah sejarah Putrajaya. Okey, jadi kita boleh custom URL, manage. Okey, tak apa. Jadi kita pun publish. Okey, kita publish, selesai, berjaya. Okey, sekarang ni kita nak preview. Okay, saya preview kat sini. Kita tekan preview. Okey, inilah preview daripada laman web. Kalau dalam bentuk web, dalam phone. Okey, ini adalah preview dia. Okay, jadi kita boleh patah balik. Kita dah publish. Okey, view publish site. Okey, bila kita dah publish, kalau kita dah publish, sekarang ni kita dah publish benda ni, tunjuk pada murid dalam WhatsApp, dalam Telegram dan sebagainya, dalam Facebook dan sebagainya. Di sebelah button publish ni ada publish option, tekan kat bawah ni. Kita pergi dekat view publish site. Okey, dia akan bawa kita ke publish site. Okey, jadi sites.google.com view sejarah Putrajaya home. Okey, jadi kita copy link ni, kita copy, kemudian kita share di mana-manalah, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Jadi saya harap penerangan saya ni boleh membantu cikgu untuk menyediakan bahan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid, ya. Sebab sebenarnya ni banyak guru yang buat dalam Google Classroom, dalam Google Form, quizzes dan sebagainya, dan tidak ramai guru yang boleh memberi nota secara online. Jadi melalui site seperti ini,
ia membantu guru untuk membuat nota secara online dan murid pun boleh belajar secara online. Dan sebenarnya kalau kita buat pembelajaran secara online dan kemudian kita nak masuk quiz kat bawah pun, kita boleh embed saja, kita boleh masukkan saja, kita copy saja link quiz tadi dan kita boleh share juga quiz dalam ni. Okay, saya rasa itu saja penerangan dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga memberi manfaat kepada semua guru yang menonton klip video ini.